Kampung Banggul Ubi Keling, Pasir Mas, Kelantan. Bersamamu kali ini menyelami kisah Muhammad Abdul Kadir, 65 tahun atau lebih dikenali dengan panggilan Abedrome. Muhammad, seorang kelainan upaya sejak dilahirkan ke dunia. Dia menjalani kesusahan hidup bersama-sama dengan bapanya, Abdul Kadir Cekleh, 92 tahun. Klik, tengok dia klik. Pergi so. Kalau ibu, mau mengaku gaji getong tu gadogo. Tak cukup lah ni. Gaji bersikit-sikit kat token cukup. Demo segala kedua. Amo kena klik. Demo pun tak apa nak urut. Hasil perkongsian hidup bersama dengan arwah isterinya, Abdul Kadir dikurniakan 5 orang cahaya mata. Sementara Muhammad adalah anak bongsu dalam keluarga ini. Biarpun Muhammad dilahirkan tanpa anggota yang sempurna, Abdul Kadir tidak pernah menyalahkan takdir. Sedih juga orang buat nak guana je tak si belakang. Nak kau molek belakang. Kaya nak kaya belakang kau boleh tak? Dah saya kita buat tu, buat balas mana? Orang tua kata, kalau cupuk, klik cupuk tak boleh pergi. Kalau karian ni. Walaupun Muhammad insan kelainan upaya, dia mampu menguruskan dirinya sendiri. Dialah anak yang ditakdirkan menjaga makan minum dan menguruskan bapanya selagi hayat di kandung badan. Satu-satunya anak yang tinggal dengan Abdul Kadir, Muhammad tidak keko untuk memasak dan membasuh kain. Dia masuk sendiri lah. Tak nanti suruhlah mana. Dia buat makan. Sibuk kita nanti makan ya. Tu. Dia memang suka masak sendiri ke? Dia suka lah. Tapi dia masuk tu. Bagi meneruskan kelangsungan hidup, Muhammad bekerja sebagai tukang urut. Syukurlah kemahiran dan kekuatan yang ada pada tangan Muhammad dapat memuaskan hati pelanggan. Walaupun mendapat upah yang tidak seberapa, cukup untuk mereka berdua berkongsi rezeki. Adanya tu, hak kita sendirinya 3 ekor, hak orangnya 4 beranak hak orang. Yang orang punya tu upah lah. Power. Beranak. Dia sekor, kita sekor. Kita nak atas lah. Nak pergi kita 3 ekor tu. Hampir mencecah usia 1 abad, Abdul Kadir masih lagi mampu menternak kerbau dan bercucuk tanam. Menurut Abdul Kadir, selagi dia mampu untuk berdiri dan berjalan, dia akan melakukan kerja-kerja kampung. Dia pernah demam manakala anggota badannya menjadi kejang gara-gara dia tidak melakukan apa-apa kerja dan hanya berehat. Falsafah yang dipegang Abdul Kadir, kerja yang dilakukan hari ini untuk manfaat generasi akan datang. Pokok durian lah. Pokok durian lambat berbuah. Lambat. Nyo ni banget. Tak boleh juga. Pok ni tanam untuk siapa? Pok ni tanam untuk siapa? Untuk kalau dega anak-anak cucu dah. Kita tak dah. Dia kata je. Untuk anak-anak cucu tu bagi ni. Pok ni tanah lah. Tak ada makan pun. Anak-anak cucu kita pun tanah sabit duk nyaku tu. Kali kita ada besar tak lama.
Sedih juga orang buat nak guana je tak si belako. Nak kau molek belako. Kaya nak kaya belako kau boleh tak? Dah tahu kita buat tu, buat balas mana? Orang tua kata, kalau cupok, klik cupok tak boleh pergi. Kalau karian ni. Dalam usia sebegini, Abdul Kadir masih lagi gagah untuk menternak 7 ekor kerbau. Dia bersetuju dengan rakannya untuk menggunakan sistem pawah di mana rakannya mengeluarkan modal untuk membeli kerbau dan Abdul Kadir yang menjaganya. Anak kerbau pertama yang dilahirkan diberikan kepada Abdul Kadir dan rakannya akan menerima anak kerbau yang kedua. Menurut Abdul Kadir, menternak kerbau tidaklah memenatkan berbanding pekerjaan lain. Sebelum ini, Abdul Kadir dan arwah isterinya bekerja sebagai penoreh getah. Tak letihlah mana. Pula-pula tu letih pun segar. Kagum. Sungguhlah. Makan tak makan pun tak apa. Tak tahu dia royak gitu, Habis Pok Nik, macam mana Pok Nik cari duit? Tak cari duit lah. Ni dak nada. Mula cari duit potong ni. Motor getah ni. Motor getah orang lah. Tidak motor kita. Isteri Abdul Kadir telah meninggal dunia 5 tahun lalu dan tinggallah mereka berdua di rumah usang ini. Muhammad banyak mengambil alih tugas ibunya, bermula dengan mengemas rumah hinggalah memasak makanan untuk bapanya. Ketika bulan Ramadan, mereka berdua adalah penerima tetap juadah dapur Ramadan dan keperluan makanan asas daripada Persatuan Penduduk Kampung Tok Uban atau ATUS. Macam mana menjaga apa tu lah makan. Tak ada pelik kita 2 orang ni. Beli boleh 2 bungkus kat boleh makan selah cukup lah. Kita makan tak pelik. Apa? Boleh tu sagu tu ya tak apalah. Tu makan menak. Sagu dah makan. Ketika ditanya mengenai rahsia umurnya yang panjang dan sehingga kini tiada sebarang penyakit, Abdul Kadir hanya tersenyum. Menurut Abdul Kadir, dia amat menitik beratkan penjagaan makanan dan minuman hariannya. Makan nasi cukup sekadar untuk mengenyangkan dan tidak berlebihan sehingga sendawa. Untuk minuman, dia mengamalkan minum air kosong dan tidak akan menyentuh minuman yang berais dan bergas. Namun bagi Abdul Kadir, hikmah dia dipanjangkan usia hingga ke hari ini mungkin untuk menjaga anak istimewanya, Muhammad. Mendengar kisah Muhammad dan Abdul Kadir sekeluarga, syarikat Faiza Sdn Berhad berbesar hati menyantuni keluarga ini. Kerani Kawalan Kredit Cawangan Pantai Timur, syarikat Faiza, Muhammad Syahidan Razali hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat ini. Sedikit sebanyak, pastinya dapat memberi keceriaan buat mereka sekeluarga. Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras Faiza Emas antara beras terbaik keluaran syarikat Faiza Sdn Berhad sesuai untuk Abdul Kadir sekeluarga yang memerlukan makanan berkhasiat. Okey, Pak Nik, di sini ada sedikit sumbangan daripada syarikat Faiza. Diharap dapat membantu Pak Nik sekeluarga dalam
pembelian barang harian. Puan ni di sini ada bikisan Ramadan daripada Syarikat Faiza, berupa barangan dapur seperti behu, beras dan lain-lain lagi. Okey, habis di rumah di sini ada sebuah buku daripada Syarikat Faiza. Diharapkan dapat memberi inspirasi. Tak letih lah mana. Pula-pula tu letih pun segar. Kagum. Sungguhlah. Makan tak makan pun tak apa. Tak tahu dia royak gitu Habis Pok ni, macam mana Pok ni cari duit? Tak cari duit lah. Ni dak nada. Mula cari duit potong ni. Motor getah ni. Motor getah orang lah. Tidak getah kita. Allah menguji hamba-Nya mengikut kemampuan mereka. Abdul Kadir bersyukur kerana sehingga ke hari ini, dia dan Muhammad hidup dalam keadaan sentiasa dimurahkan rezeki kesihatan. Walaupun dia ditakdirkan mendapat anak istimewa seperti Muhammad, namun Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan anaknya ini sentiasa sihat. Sabar, semangat. Sabar, semangat. Semangat kuatlah. Mengajarlah. Mereka hidup dalam keadaan serba sederhana dan tidak pernah meminta-minta. Tidak pernah menjadikan kelainan upaya Muhammad sebagai alasan untuk meraih simpati orang sekeliling. Bagi mereka, bantuan yang diterima adalah rezeki Allah dan bukanlah sesuatu yang mereka pinta dan sentiasa dambakan. Menyedari kesusahan hidup Muhammad dan Abdul Kadir, pengerusi Yayasan Raja Syamri Raja Husin hadir menziarah keluarga ini. Kita sebenarnya rasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan peluang dan ruang untuk hadir ke kampung Banggul Ubi Keling di Bung Tok Uban, Pasir Mas, Kelantan pada hari ini di bulan puasa yang mulia ini untuk menyantuni dua beranak, seorang OKU berusia 65 tahun yang dijaga oleh ayahnya pada usia emas 100 tahun lebih usianya. Hidup serba kekurangan untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Allah tentang banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada orang lain. Menyedari kesusahan dan kesempitan hidup mereka, Ketua Pegawai Takbir kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Apam Putra yang berhormat Zaman Syahri Muhammad iaitu Muhammad Zainuddin Cik Ismail turut hadir menziarah keluarga ini. Menurutnya, usaha murni dan kebajikan telah lama dilaksanakan di sekitar daerah Pasir Mas khususnya bagi membantu orang kurang upaya dan keluarga asnaf. Namun kepekaan masyarakat setempat untuk mengambil tahu keadaan sekeliling adalah amat penting bagi menangani permasalahan yang dihadapi. Apabila kami dengar cerita pasal Abdul Rahman ni, kita terpanggillah untuk datang sama-sama membantu. Dan ini bukanlah kali pertama juga Wabi datang bersama saya sebelum ni pun dah datang dan ada memberikan bantuan tunai kira-kira pada bulan 12 yang lepas lah. Muhammad Zainuddin hadir membawa sumbangan barangan dapur dan wang tunai untuk keluarga ini. Menurutnya, jika mendapat maklumat mereka yang memerlukan pertolongan, Yang Berhormat akan berusaha untuk sama-sama menghulurkan bantuan. Inilah tanda keprihatinan terhadap masalah dalam masyarakat sekeliling yang menjadi keutamaan untuk diatasi bersama. Saya wakil YB Bezam. Apabila kita dengar cerita pasal Abdul Rahman ni, kita terpanggil sama-sama untuk membantulah
dan kita menyeru kepada mana-mana pihak yang ada mendengar kisah macam Abdul Rahman ni, sama-samalah kita membantu turun sama-sama. Lagi-lagi di bulan Ramadan yang mulia ni, bertambah-tambahlah keberkatan sedekah yang kita dapat. Sabar, syukur. Syukur alhamdulillah. Gitu. Harapan Kak Abang Roman macam mana? Syukurlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Haji Faizah Bayu Said Ahmad mengucapkan selamat berpuasa. Semoga ibadah kita pada tahun ini Allah terima dan lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Hari ini saya cakap berkenaan reda, ya. Reda maknanya kita terima apa arahan daripada Allah SWT dan kita kena reda, kena patuh, kena ikut perintah Allah SWT. Jadi dalam reda tu macam-macam. Kalau Allah bagi benda yang kita tak suka, kita tak tahu, Allah yang Maha mengetahui. Boleh jadi kita tak suka tapi Allah Maha mengetahui itu lebih baik pada kita daripada apa yang kita hendak. Kadang kita hendak benda tu tak baik tapi kita tak tahu, tapi Allah yang Maha mengetahui. Dia akan bagi kita yang terbaik. Jadi kita kena sentiasa reda atas apa yang Allah beri. Kita kena reda atas apa yang Allah beri, walau musibah pun kita kena reda juga, sebab dalam musibah tu ada hikmahnya yang kita tak tahu. Hanya Allah saja yang Maha mengetahui. Jadi asa an tahibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'un wa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apabila kita berkehendak sesuatu pada kita rasa macam baik tapi Allah Maha mengetahui benda tak baik. Kadang-kadang kita rasa benda tu tak baik tapi Allah Maha mengetahui benda tu lebih baik pada kita. Jadi kita kena reda atas apa yang Allah beri. Sebab banyak benda-benda kita tak tahu dalam ilmu ghaib, Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Jadi kita kena serah pada Allah SWT yang memberi segala-galanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebalik hujan yang turun, mungkin ada pelangi yang menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Kepada penonton bersamamu yang ingin berkongsi rezeki bersama keluarga ini, boleh layari Facebook bersamamu untuk maklumat lanjut. Hulurkan tangan, ringankan beban.